Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni saya nak memberikan ulasan satu filem yang bernama Exodus, God and King. Cerita ni berkaitan dengan perjalanan hidup Moses dalam liku-liku kehidupan dia lah. Kita orang Islam, kita percaya Moses itu adalah Nabi Musa. Kita tahulah bagaimana perjalanan Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Movie Exodus, God and King ni dia adalah berkisahkan tentang Moses berdasarkan Bible. Dikatakan berdasarkan Bible. Saya ingin menceritakan persamaan dan juga perbezaan dia berdasarkan dengan Al-Quran. Kita tengok kepada persamaan dia. Persamaan ni dia lebih kepada perkara-perkara yang besar, event-event yang besar lah, event-event yang umum. Kristian dengan orang Islam pun percaya. Yang pertama, Nabi Musa ni, Moses ini telah pun diambil menjadi anak angkat oleh Fir'aun. Yang kedua, Moses keluar daripada Mesir. Ketiga, bila dalam perjalanan keluar daripada Mesir tu, dia jumpa satu telaga dan di situlah dia jumpa Zipporah sedang memberi minum kepada binatang ternakan dia, kambing-kambing dia lah. Keempat, lepas tu dia akan jumpa dengan bapa kepada perempuan tersebut yang kita percaya adalah Nabi Syuaib lah. Selepas itu dia menjadi pengembala kambing, Syibhat, dan seterusnya berkahwin dengan salah seorang anak Nabi Syuaib tersebut yang bernama Zipporah, dan seterusnya dia kembali ke Mesir dan membawa orang-orang Yahudi, orang Hebrew keluar daripada Mesir. Juga dalam cerita ni persamaan yang sama juga adalah Fir'aun mengaku dirinya menjadi Tuhan. Kita beralih kepada perbezaan. Perbezaan ni dia lebih kepada dalam perincian-perincian, detail-detail saja yang tidak sama. Yang pertama sekali, dalam cerita filem tersebut, Moses diambil menjadi anak angkat. Anak angkat kepada siapa? Anak angkat kepada Set, menjadi saudara angkat kepada Ramses. Tetapi dalam Al-Quran menceritakan bahawasanya Nabi Musa diambil menjadi anak angkat kepada Fir'aun yang Ramses tersebut. Dan dalam Al-Quran juga menceritakan bagaimana Nabi Musa ini dia tidak boleh bercakap dengan lancar lah. Kalau dalam bahasa lain yang kita boleh sebut ialah gagap lah. Dan cerita tersebut dia tak ada apa-apa gagap ke, tak lancar ke apa-apa. Dia macam orang biasa. Seterusnya dalam cerita tersebut, sebab apa Moses keluar daripada Mesir? Sebabnya adalah kerana Ramses, saudara angkat dia tersebut, telah pun mengetahui bahawasanya Moses ini adalah orang Hebrew. Jadi dia rasa tertipu dan dia exile lah Nabi Moses lah. Tapi kalau kita percaya dalam Al-Quran, apakah sebab Nabi Musa keluar daripada Mesir? Kita tahu bahawasanya Nabi Musa telah pun tertumbuk seorang Qibti, dan lepas tu dia takut, dia lari disebabkan orang-orang Fir'aun cari dia dan dia larilah. Seterusnya bagaimana dia dijumpa dengan Zipporah di telaga tersebut. Dalam filem tu dia cerita bagaimana Zipporah sedang memberikan minum kepada kambing-kambing dia, tapi tiba-tiba ada orang lain pula, dia potong line. Moses ni dia tengok potong line ni, jadi dia pun potong line juga minum. Lepas tu orang yang potong line tu pun dia macam marah, dia kata tunggulah line kamu. Moses pun dia agah lah dengan pedang dia suruh belah. Jadi dia perbelah lah, takut Nabi, sebab tengok Moses ni macam kuat. Dan dia berikan line tersebut kepada Zipporah. Jadi lepas tu lah dia jumpa dengan bapa Zipporah tu. Kita baca dalam Al-Quran cerita dia, masa Nabi Musa dan duduk kata memikirkan nasib dia ternampak, dia terjumpa dua orang wanita, dia tengah tunggu di tepi telaga. Dia tengah tunggu, ada orang lelaki sedang bagi minum. Jadi Nabi Musa tanyalah, ni kenapa ni semua? Jadi yang perempuan tu katalah, kami tengah tunggu ni nak bagi minum air ni, sedangkan bapa kami dia tua sangat. Jadi Nabi Musa pun tolonglah mereka memberi minum. Cara Moses untuk balik ke Mesir lah. Dalam cerita ni, dia setelah dia membina keluarga dengan Zipporah ni, dia terdapat alamat ataupun petunjuk daripada Tuhan bahawasanya dia kena balik ke Mesir untuk membela kaum dia. Dalam Al-Quran kita tahu bahawasanya Nabi Musa sendiri dia hendak pulang ke Mesir kerana dia mungkin dia rindu ke tanah air dia. Jadi dia nak pulang ke tanah air dia. Tapi di dalam perjalanan tersebut baru dia mendapat perintah daripada Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dalam cerita tersebut dia tak bawa Zipporah untuk balik ke Mesir, tetapi dalam Al-Quran kita percaya bahawasanya Nabi Musa bawa isteri dia sekali untuk pergi ke Mesir. Pertembungan di antara Fir'aun dengan Moses ini, di dalam cerita itu dia lebih kepada Moses meminta kepada Fir'aun Ramses untuk lepaskan kaum dia, untuk bawa keluar kaum dia, dan juga lebih kepada pertembungan untuk berperang di antara satu sama lain. Ramsesnya hantar tentera nak bunuh Moses pula dia ada skill berperang, jadi pun dia pula latih lah pula orang-orang dia, kaum dia untuk berperang. Jadi dia lebih kepada pertembungan nak lawan-lawan je. Tapi dalam Al-Quran menceritakan bagaimana Allah suruh Nabi Musa ni dia berdakwah, ajak supaya Fir'aun ni kembali
bertaubat untuk menyembah Allah. Kita ni memang tak ada nak yang sin lawan-lawan ular, makan ular tu memang tak ada lah dalam cerita ni. Dan seterusnya apabila orang Yahudi dan Moses ini untuk keluar daripada Mesir, dalam cerita tersebut Firaun sendiri selepas beberapa tragedi dan juga beberapa wabak telah pun melanda Mesir, dia pun membenarkanlah orang Yahudi ni keluar daripada Mesir. Tetapi dalam Al-Quran menceritakan mereka keluar daripada Mesir disebabkan oleh perintah daripada Allah. Jadi mereka keluarlah. Dan selepas itu bila Firaun mendapat tahu mereka ni keluar, Firaun ni rasa sangat marah dan pergi mengejar dengan bala tentera dia. Selepas mereka sampai ke pesisir pantai, dalam cerita tersebut Moses tak tahu nak buat apa sebab tak boleh nak redah laut. Jadi dia merintih dan sebagainya. Laut tersebut surut. Itulah dia. Di dalam Al-Quran kita percaya bahawasanya Nabi Musa telah pun menggunakan tongkat dia untuk membelah laut. Dan selepas itu ini memang sangat berbeza dengan apa yang dikisahkan Al-Quran, bagaimana Nabi Moses sendiri berhadapan dengan Firaun sendiri face to face ketika ombak yang besar untuk tutup laut tersebut dan kedua-duanya pun tenggelam. Moses, kita fahamlah memang kita tak ada masalah untuk dia selamat sebab dia pilihan Tuhan dan dia akan selamat. Tetapi yang menarik dalam cerita tersebut, Firaun selamat dalam cerita tu. Sedangkan dalam Al-Quran menceritakan bagaimana Firaun sendiri telah pun tenggelam di akhir hayat dia mengaku Allah itu Tuhan, tetapi dah terlambat. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan persamaan dan perbezaan cerita tersebut dan Al-Quran. Sekiranya ada pembetulan dan tambahan, sangat dialu-alukan. Terima kasih.